عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أما بعد. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Imam Ustaz Fathi, Imam Hafizi dan para imam yang lain yang dihormati Pengisi Surau serta AJK-nya, serta juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam ini untuk kali keduanya setelah mana saya datang dulu bulan puasa kan, ingat lagi, alhamdulillah, ingat lagi bulan puasa datang atas jemputan Ustaz Ammar ketika itu yang katanya dah balik ke Kelantan, ingin mengusahakan dia punya azlan ternak dia tu kan. Yang mana saya datang pada hari itu, saya ingat tajuk saya bawa adalah berkenaan dengan apa entah, dalam puasa saya dah lupa dah dia punya tajuk spesifik tu. Walaupun begitu, saya ingat ketika mana saya datang, saya balik, ada orang tanya, Ustaz pergi country hard ke? Saya kata ya, pergi country hard. Ustaz Ammar jemput. Habis tu Ustaz ceramah Melayu ke Inggeris? Dia kata Melayu, tapi Ammar kata bahasa Inggeris kan. Saya bila saya tengok ramai Melayu, saya Melayu lah. Rupanya memang kena cakap bahasa Inggeris. Tapi tak apalah, saya bila Melayu tu I choose to speak Malay kan. Sebab apa? Sebab dia feeling tak ada bahasa Inggeris ni. English is not my first language, not even second kan. Even bahasa Melayu pun kadang-kadang tak tersampai juga, nak kena cakap bahasa Terengganu juga. Baru dia ada feeling tu baru sampai kan. Okey, ada zoom orang Terengganu kata. Jadi disebabkan itu saya pilih cakap bahasa Melayu, mudah untuk memudahkan urusan, walaupun boleh ya sebenarnya sikit-sikit cakap bahasa Inggeris. Okey, I speak Arabic, I speak English at the same time. I speak a bit of French and Russian and a bit of Hindustani. Since some people say that I look like Shah Rukh Khan. Jahanam kan, lagu baru ke Jahanam, entah apa dah. Okey, walaupun begitu kita cuba seling-seling lah untuk bagi rasa feeling. Okey, dan saya memilih untuk bercakap berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, since we have just celebrated his birthday last month. Okay, we still have the motivation, we just want to up it again. You know, one day Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was holding Umar's hand. Okay, dia pegang begini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tengok tunjuk contoh yang terbaik kan. Dia sangat sayang sahabat dia, jadi dia pegang tangan. Kita ni kalau pegang tangan ni biasa isteri, suami isteri kan, ayah kepada anak, ibu kepada anak, ataupun kawan yang sangat-sangat rapat, very close friend. Tapi bila lelaki tak buat biasa. Kalau lelaki buat tu orang kata, wah, must be something wrong with him. Is he gay? Kan? Kalau lelaki lah. Tapi kalau perempuan tu mungkin biasa. Tapi Nabi buat. Nabi pegang tangan. Dan bila Nabi pegang tangan, Umar kata apa? Umar kata, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Sungguhnya kamu Rasulullah, Tuhan paling saya sayang. I love you more than everything else in this world, more than everything else. Illa min nafsi, apart from myself. Kan, tinggal diri dia je. Dia cakap semua, tak ada benda yang aku lebih sayang melainkan engkau wahai Rasulullah. Tapi tak sampai melebihi diri aku sendiri. Tengok apa Nabi jawab. Nabi kata, la, tidak, bukan begitu. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang aku ni berada pada tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, tidak selagi mana aku ini dicintai olehmu, tidak dicintai olehmu melebihi dirimu sendiri. Kan? Cinta kepada Rasulullah ini melebihi dirimu sendiri. Maka Umar ketika itu kata, al-ana ya Rasulullah, sekarang aku cinta kamu, I love you more than everything, including myself.
kata Umar. Barulah Rasulullah kata, al-ana ya Umar, sekaranglah wahai Umar. Itu cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin gambarkan pada malam ini. Dan bagaimana itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari Rasulullah bersabda melalui rekod yang telah direkodkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Everyone of my ummah, everyone will enter paradise. Everyone. Illa man aba, apart from those who refuse. Ada juga orang yang tak mau, melainkan orang yang tak mau, yang enggan. Jadi bila ada yang tak mau, sahabat macam pelik kan? Sahabat macam pelik sebab manusia, kita tanyalah manusia yang mana sekalipun memang nak masuk syurga. Kan kalau pergi kita jumpa orang Cina ke, orang India ke, Kristian ke, Nasara ke, apa ke, agama Buddha ke, Hindu ke, mesti dia nak masuk syurga. Kan? Tapi Rasulullah kata apa? Dia refuse, tak nak masuk syurga. Illa man aba. Jadi sahabat tu macam pelik. Wah. Kan? Pelik. Ada juga orang yang refuse. How come someone refuse? Rasulullah kata apa? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Everyone who obeys me, yang taat kepada aku, will enter paradise. Itu kaedah dia. Everyone that obeys me will enter paradise. Everyone who disobey me is among those who are refused. Okay? Who refuse to enter paradise. Orang yang tak ikut Rasulullah. Taat maksudnya ikut, tak taat maksudnya tak ikut. Tak ikut Rasulullah, maka itu adalah di kalangan orang yang enggan, yang tak mahu masuk syurga. Jadi kaedah dia mudah sahaja. Kaedah dia ialah kita mengikut apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan hadis-hadis yang beginilah, maka para ulama buat kesimpulan menyatakan bahawa seseorang manusia melakukan sesuatu amalan, dua benda ada pada dia, maka amalan itu akan diterima sebagai amalan. Kalau tak terima. Yang pertama mesti ikhlas, fully kerana Allah Subhanahu wa taala. Okay, fully sincere kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Maksudnya kita buat semuanya kerana Allah. Kita datang masjid kerana Allah, kita puasa kerana Allah, kita kalau nak harian kita pun kerana Allah, maka nak jadi ibadat maka kita kena kerana Allah. Contoh kita tidur kerana Allah, sebab Allah Ta'ala menjadikan lumrah kehidupan mesti tidur untuk rehat, untuk bangun di esok hari melaksanakan tugas yang baru. Maka kita tidur kerana Allah, maka itu adalah ibadah. Kita bangun kerana Allah, nak melaksanakan tanggungjawab kita kerana Allah, maka bangun itu adalah ibadah. Kita mandi kerana Allah. Mandi macam mana? Sebab kita pergi mandi harian, macam biasa mandi kan. Mandi ni kita setiap bangun, kita orang Melayu ni, setiap hari kita bangun mesti nak mandi kan. Melainkan kalau kita pergi England ke during winter kan, very cold winter, maybe 2 weeks, 3 weeks we do not go for shower kan. Boleh jadi je. Saya pun pernah tak cakap kau semua pernah gitu kan. Tak perlu kepada shower. Jadi bila kita setiap hari kena shower, maka shower kita itu shower yang ada. Dia tak jadi ibadat, melainkan kalau kita niatkan Allah nak membersihkan diri, nak menjadikan nak jadi seorang yang mengikut sunnah Rasulullah, maka ketika itu dia jadi ibadat. Dia tak jadi mandi biasa. Bahkan mandi wajib dia kena niat mandi wajib, kalau tak sah kan. Kemudian kita pergi kerja kan, kita pergi kerja, banyak mana dah kita kerja, berapa tahun lama dah kita kerja, tapi kita kerja kerana kerja, nak cari wang kan, cari harta. Tapi kita tak niatkan kerana Allah menjadikan ia satu tanggungjawab kepada kita untuk kita cari nafkah kepada keluarga, untuk kita serve the ummah, untuk kita serve the country kan. Bila kita niat begitu, maka ketika itulah kerja kita pun jadi ibadah. Kalau tak rugi 30 tahun, 40 tahun rugi. Saya pergi HKM hari tu. Bila HKM ni selalu panggil saya ceramah tentang apa yang tazkiyah apa kan, Persatuan Jururawat. Biasa kalau pergi ceramah tu semua perempuan jururawat kan, jururawat 300 orang semua perempuan, kita seorang duduk depan tak apalah kan. Tapi kita bercakap satu hari saya kata, tuan-tuan sangatlah rugi kerana saya tahu puan-puan ni datang setiap hari kerja menolong orang, membantu orang, tapi tanpa niat yang betul, iaitu kerana tanggungjawab.
tapi kerana kerja cari duit semata-mata, maka puan-puan rugi, tak ada pahala. Sedangkan Nabi pernah bersabda, adalah lebih baik kamu keluar sekali keluar untuk melaksanakan hajat hamba-hamba Allah, kan? Doktor atau jurawat dia pergi tolong orang. Hadis itu dia melaksanakan hajat. Apa saja hajat? Orang yang kerja tolong orang, telekom ke, DMB ke, doktor ke, apa ke, dia sekali saja dia keluar untuk melaksanakan hajat hamba Allah, maka itu adalah lebih baik berbanding dia beriktikaf di masjidku ini. Khair min an ya'takifa fi masjid hadha. Rasulullah kata apa? Mi'ah sanah, kalau saya tak silap, 100 tahun ataupun sanah 1 tahun. Tapi 1 tahun, 1 kali iktikaf di masjid Nabi tak sama dengan iktikaf di surau kita, kan? Ada gandaan dia 1000. Okey, itu adalah kelebihan membantu orang, tapi orang tak buat begitu. Kenapa tak buat begitu? Sebab tak tahu, kan? Tak tahu. Tapi tengok, amalan kita seharian boleh jadi ibadah. Maka mengikut Rasulullah adalah satu kaedah yang menjadikan kalau kita buat semua benda kerana nak ikut Rasulullah, ia jadi ibadat. Dia jadi ibadat, dia tak jadi biasa je. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh dalam semua benda. Lalu Rasulullah kata apa? Sesiapa yang taat kepada aku, maksudnya ikut aku, dia akan masuk syurga. Janji syurga, kan? Hidupan itu ikut Rasulullah, janji syurga. Tapi yang siapa tak nak ikut, ketika itu Rasulullah kata apa? Dia dah enggan, he refuses. Tapi ada lagi satu ayat yang sangat jelas kepada kita, yang selalu kita baca, surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata apa? Saya baca tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha Muhammad. Say to human, all human, everyone, say to them that if you really love Allah, kan? In kuntum tuhibbunallah, if you really love Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. You have to follow me. Ikut aku, yuhibbukumullah. Allah will love you. Kan? Manusia nak masuk syurga mesti cinta pada Allah. Sebab apa? Sebab kita kan, kalau kita kita sebagai seorang manusia, kita cintakan seseorang, kita nak jumpa dia selalu, betul lah? Ya, suami dengan isteri dia ataupun kekasih dia, mesti dia nak tengok. Tak tengok sehari tu macam tak kena je, kan? Tak kena je. Saya pengalaman sebelum ni tak ada, memang tak ada, sebab tak nikah lagi, kan? Bercinta pun tak pernah. Dan tak lama lagi nak menikah, gitu, baru bertunang, insyaAllah dalam 2 minggu lagi menikah, gitulah. Tapi memang perasaan tu ada. Tengok macam mana manusia, kan? Kalau dia nak mesej je selalu, kan? Tapi tahan, sabar. Kena pula lepas tu dia UKM. Kan? Kalau dia nak pergi tengok je, pergilah cari dekat college dia ke apa ke, kan? Itu perasaan kita, mesti ada perasaan itu. Tapi sabar, tahan, sabar. Tapi itulah perasaan naluri manusia. Naluri manusia. Maka manusia yang cinta pada Allah, dia sentiasa ingin nak jumpa Allah. Sebab itulah dalam surah Al-Kahfi, kita dulu baca malam tadi, mungkin kita baca, kan? Ataupun siang tadi kita baca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala kata apa? Dalam ayat-ayat yang terakhir itu, liman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Liman kana yarju liqa'a rabbih, bagi sesiapa saja yang berharap nak jumpa Tuhan dia. Kan? Dia dalam minda orang beriman, dia sentiasa ada harapan nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ulama ahli sunnah kata apa? Orang manusia yang jumpa Allah akhirat nanti di hari kiamat, ketika mana dihisab, kalau nampak Allah, janji masuk syurga, dijanjikan masuk syurga. Kalau yang tak nampak, waliyadzubillah, kita minta jauh semua, kita dan ahli keluarga kita tak nampak Allah, maka tak masuk syurga. Sesiapa yang ingin sentiasa berharap untuk jumpa Allah, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh, amal yang baik, dan amalan-amalan itu tidak boleh disyirikkan kepada Allah dengan sesuatu apa sekalipun. Dalam surah Kahfi, kan? Sebab itulah kita balik kepada ayat tadi, jika sekiranya kamu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab yang mudah saja saya nak bagi tahu. Sebabnya tanpa kita mengikut kaedah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, perbuatan kita itu mungkin tak betul. Walaupun benda itu nampak baik, kan? Apatah lagi benda-benda yang bukan ibadat yang khusus, yang tak ada kaitan dengan dengan surau apa, kan? Macam kerja tadi tolong orang, bantu orang, bangun, mandi. Benda itu benda adat kita. Maka kalau kita tak tahu, maka dia akan jadi sia-sia.
Apatah lagi kalau benda itu berkenaan dengan ibadat. Kan kalau kita tak tahu, kita buat juga walaupun kita rasa benda tu baik, tapi dia tak mungkin diterima melainkan kita sebut tadi. Yang pertama ikhlas kan? Yang kedua saya tak sebut lagi. Yang pertama mesti ikhlas pada Allah SWT. Yang kedua mesti bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat je. Pertama mesti ikhlas kerana Allah SWT semata-mata. Yang kedua mesti bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudah je. Kan hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat, muslimin diwajibkan pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Kan? Kita pun pergi solat masjid. Muslimat mungkin dia tak faham, dia tak ada gambaran terhadap apa yang berlaku di masjid hari Jumaat. Kan? Ramai macam mana orang, duduk macam mana, imam kat mana, dia tak ada gambaran sebab dia tak malah masuk. Tapi muslimin dah jelas. Bagaimana ramainya orang yang datangnya lewat. Kan? Imam dah naik baca khutbah, baru dia sampai, dah mula khutbah. Maka ketika itu amalan dia dah tak terlepas daripada dosa sebab dia dah pergi buat. Okey, tapi kan Nabi dah janji orang yang datang awal sekian-sekian pahalanya sekian-sekian. Orang yang datang lewat sikit sekian-sekian. Orang yang datang, orang yang datang ni seolah-olah dia dapat unta. Ada yang datang seolah-olah dia dapat lembu. Ada yang datang seolah-olah dia dapat telur kan. Ada yang datang seolah-olah dia tak dapat apa-apa. Kenapa? Sebab imam dah naik mimbar, dia tak dapat apa-apa. Itu okey sebab apa? Sebab kita kata okey lagi lah sebab dia kesalahan yang nyata jelas. Tapi kesalahan yang tak nyata. Okey, saya nak sebut yang tak nyata. Yang tak nyata ialah antaranya sekarang ni kan orang nak baca surah Kahfi, orang dah faham agama Islam, orang nak pahala kan. Ketika mana imam sedang berkhutbah, ketika itulah dia nak baca surah Kahfi. Ramai. Ketika itulah dia nak bertasbih subhanallah walhamdulillah kan. Tapi amalan itu tak betul. Kerana apa? Nabi kata apa? Ada banyak hadis. Antaranya hadis Nabi kata apa? Nabi kata idza qala ahadukum li sahibihi yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaw. Okey. Hadis ni kalau masjid dekat kampung ada banyak yang sebut. Lantan Terengganu sebelum imam naik tu kan, bila dia selawat tu dia akan sebut dulu. Kemudian dia terjemah supaya ingatkan orang. Maksud dia begini, sesiapa sahaja yang berkata kepada kawan dia hari Jumaat ketika mana imam sedang berkhutbah, dia kata diam. Kawan ini bercakap. Kan? Orang nak dengar khutbah dia bercakap. Geramlah kan? Tiba-tiba dia kata, diamlah. Diam itu adalah lagha. Apatah lagi pergi buat benda-benda lain. Diam itu adalah lagha. Satu hadis lain sahabat main batu gitu je kan? Ada kan masjid Nabi dia tak macam masjid kita kan. Masjid kita kapet, rumah sejadah lagi. Kalau imam tu kadang-kadang tengok 3 lapis kan. Dekat surau saya tu kadang-kadang saya terpaksa buang. Sebab melampau sangat dia punya sejadah tu. Ni lagi, yang ini lagi sejadah yang besar, yang kecil sikit atas, yang kecil sikit atas. Berlapis-lapis sejadah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjidnya adalah tanah. Sebab tak ada kemewahan kan. Jadi tanah je. Bila tanah dia ada batu-batu. Bila ada batu, maka ada seorang sahabat dia pergi main dengan batu tu. Bila pergi main batu dengan batu tu, dengan maksud bila kita dah main dengan batu, kita tak bagi tumpuan kepada khutbah. Maka kaedah khutbah Jumaat adalah mendengar dengan baik. Maka apabila dia pergi buat benda lain, termasuklah baca surah Kahfi, akhirnya surah Kahfi pun tak dapat pahala, khutbah Jumaat pun tak dapat pahala. Sebab melanggar apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak kaedah? Kaedah itu adalah benda yang perlu kita pelajari. Sebab itu agama Islam mesti belajar. Kalau tak belajar, banyak benda yang kita buat salah. Okey? Banyak sangat benda yang kita buat salah. Sebab itulah mesti datang masjid, mesti belajar. Dan itulah yang berlaku kepada umat Islam sekarang ini. Banyak yang melakukan kesilapan-kesilapan seperti ini. Kenapa? Kerana tak nak belajar. Jadi motivasi kita pada malam ini berkenaan dengan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan Maulid Rasul yang dahulu itu, yang baru-baru ini adalah kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar. Siapakah Rasulullah? Apakah yang Rasulullah buat? Apakah yang Rasulullah kata? Nak tahu itu maka kita kena faham Quran, rajin baca Quran, rajin baca buku-buku hadis. Kalau tak baca pun pergi mendengar buku-buku hadis. Dan yang paling penting juga adalah baca sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok tadi alhamdulillah kat surau ni ada apa? Ada terjemahan Ar-Rahiqul Maktum daripada Yadim tu kan.
ada terjemahan Raihul Maktum, kemudian ada biografi ataupun atlas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda itu kita kena baca. Kan, sedangkan kita ni banyak kita baca, apatah lagi orang universiti, macam-macam benda kita baca. Kan, macam-macam buku kita baca, macam-macam teori kita baca, tapi dalam masa yang sama kita tak baca tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada Nabi Muhammad itulah kuncinya syurga. Pada Nabi Muhammad itu adalah kunci syurga. Sebab tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita tak diterima amalan kita. Alangkah ruginya kita beramal di dunia, kita banyak buat amalan, kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya sampai satu masa kita tak diterima amalan-amalan kita, rugi. Sebab itu ilmu itu sangatlah penting. Maka antara ilmu-ilmu itu adalah berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah supaya jadi model kepada kita untuk kita ikut. Sebab itulah Allah Taala kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad kepada manusia semuanya, if you really love Allah, follow me. Ikut aku, Allah will love you. Kan? Mesti ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun disebabkan kita tak ikut, maka kita jadilah seperti sekarang. Amalan-amalan tak diterima, bahkan kita tak dapat kita tak dapat bagi efek kepada masyarakat. Sebab banyak benda yang kita tak ikut. Antara tadi yang saya sebut tadi adalah khutbah Jumaat kan. Khutbah Jumaat, subhanallah, muslimin dan muslimat. Dalam Islam mewajibkan orang Islam supaya belajar kan, betul? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar cari ilmu adalah wajib kepada semua muslim dan muslimah, yang khususnya berkenaan dengan agama, kan? Wajib. Tapi Allah Taala tak mewajibkan kepada kita datang kuliah maghrib, tak. Allah Taala tak mewajibkan kita pergi kuliah subuh, tak. Kan? Belajar kat mana-mana belajar. Tapi ada satu benda yang Allah SWT wajibkan kepada kaum lelaki, hari Jumaat mesti pergi dengar khutbah Jumaat. Betul kan? Satu-satunya masa yang Allah Ta'ala wajibkan untuk pergi. Kerana itulah Allah Ta'ala jadikan dia agak kaedah tu, jadikannya agak ekstrim. Maksudnya lara sikit pun tak boleh, mesti mendengar dengan baik. Sebab itulah kita sekarang ni kita tak berjaya. Masyarakat kita masyarakat yang tak berjaya, sebab kita tak ada benda ni. Kita pergi masuk masjid hari Jumaat, ramai yang datang lewat. Sebahagian besar yang datang itu Masya Allah, kan? Apa yang berlaku? Syuhada. Syuhada kan, ada yang tahlil ratib kan, khusyuk je, tidur kan, ramai yang begitu. Okey, ramai yang bercakap, ramai yang tengok WhatsApp, maka tak mendengar dengan baik, lalu tak diterima. Jadi kaedah dalam agama Islam yang nak diajar dalam khutbah Jumaat ialah nak berjaya mesti dengar dengan baik. Sebab itulah para ulama Islam, antaranya ulama sahabah, mungkin kalau tak salah saya, Sa'id bin Musayyab kata apa? Awwalul ilmi, ini kaedah yang penting. Kita nak bagi tahu anak-anak kita. Saya selalu bagi tahu anak murid saya. Ya, ada diriwayatkan, direkodkan dalam buku Ar-Ri'ayah li Huquqillah oleh Imam Al-Muhasibi. Katanya, awwalul ilmi husnul istima', thumma al-faham, thumma al-hifz, thumma al-amal, thumma an-nashr. Kaedah ilmu. Ini kaedah ilmu. Kalau orang Islam kita ikut, berjaya lama dah kita. Lama dah sampai wawasan. Tak tunggu 20 2000 pun dah sampai. Kan? Tapi masalah ini, ya, antaranya lah. Pertama-tama ilmu adalah mendengar dengan baik. Pertama sekali dengar dengan baik. Masalahnya kita tak dengar dengan baik. Kuliah tak dengar dengan baik. Khutbah Jumaat tak dengar dengan baik. Kuliah dalam universiti pun tak dengar dengan baik. Kan? Ma'al asaf. Sorry to say. Kan? Kita bersyarah, kita tahu. Kita pun pernah jadi pelajar. Sama juga ke? Lebih kurang dulu gitu juga kan? Okey. Apatah lagi kalau bilik-bilik kuliah yang besar. Bilik kuliah yang besar, pensyarah duduk bawah, kan? Duduk mengajar. Yang depan tamu, anak murid kita yang pertama, soft pertama tu, barisan pertama, alhamdulillah. Dua okey lagi, kan? Yang tengah-tengah, yang tepi tak ada, tak cerita dah. Kalau yang belakang tu, masya-Allah. Kan saya pernah pergi masuk kawan saya punya kelas, saya duduk belakang, tengok kiri kanan, tengok yang makan ada, yang tidur ada, yang WhatsApp ada, yang bercintan cantun ada, semua ada kat belakang. Tak dengar dengan baik. Maka bila tak dengar dengan baik, ketika itulah dia tak dapat apa-apa dari pelajaran. Maka yang kedua itu saya akan lebih jelas lagi nanti. Yang kedua, lepas dengar dengan baik mesti faham. Kan? Kalau tak dengar dengan baik, tak faham. Kalau dah dengar dengan baik, mesti cuba faham. Kalau tak faham, tanya. Kan? Syarah sebut tanya. Ada soalan?
200 orang, tak tanya soalan. Itu belajar kan? Mesti faham. Dah faham apa pula? Dah faham, hafal. Tapi tak hafal. Student kita tak hafal. Kan? Dia cantik, mungkin cantik tapi tak hafal. Bila dia hafal, besok nak biasa. Malam ni barulah buka balik nota, nak hafal. Hafal malam ni, besok lepas biasa hilang. Kan? Tapi hafal lepas kelas tu, dia ada sebab, dia ada reason. Bila dia hafal lepas kelas, dia akan cuba untuk praktik. Okey, tengok Yang ketiga hafal. Sumal hifz. Lepas hafal barulah amal, praktik. Teori-teori dekat kuliah, bila kuliah tu banyak yang syarah bagi tahu. Tapi dah lah tak dengar dengan baik, kan? Dah lah tak faham, tak hafal, tak langsung tak cuba untuk laksanakan. Apatah lagi fakulti Islam, belajar agama Islam, kan? Macam-macam dah belajar, tapi kalau tengok sama je anak murid kita dengan anak murid fakulti lain, kan? Fakulti pengajian Islam, tengok cara dia, aku ni anak murid aku ke fakulti sains sosial ni, fakulti engineering ni, sama je, kan? Sebab apa? Sebab dia tak letak niat tu untuk beramal, untuk mengaplikasikan teori yang dia belajar. Apa yang dia belajar? Itu yang keempat. Yang kelima barulah bagi tahu orang. An-nashr ni kita bagi tahu, kita ajar orang. Maksudnya lima kaedah ni, kalau betul lah orang Islam amal, lama dah jadi hebat gitu. Kalau betul lah anak-anak murid kita, student-student kita di universiti mengamalkan kaedah ini, lama dah kita capai wawasan, kan? Tapi tak, kan? Surat khabar apa yang jadi isu kita dalam 3-4 bulan lepas, hanya R&D di Malaysia, kan? R&D di Malaysia hanya dipraktikkan ataupun diaplikasikan lebih kurang berapa? 12% macam itulah, kan? Selepas kerajaan dah habiskan duit yang berjuta-juta, kan? Satu geran mungkin 10,000, ada yang 20,000, ada yang 100,000, ada yang 200,000. Tapi bila dah dapat, habis gitu. Tak buat, kan? Sedangkan kalaulah benda itu dapat dekat Jepun, lama dah jadi satu produk, lama dah jadi satu benda. Dapat dekat Amerika, dapat dekat British, lama dah jadi satu benda, kan? Tapi kita gitu, ya? Itu antara benda yang menjadi masalah pada kita. Sebab itulah dalam khutbah Jumaat tadi, Islam letak mesti dengan baik sebagai syarat pertama untuk dapat ilmu, kan? Lalu ketika itulah kita dapat faham bahawa kalaulah kita tak dengar, dengar pun tidak, macam mana kita nak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan itulah kita tak ke mana, Islam kita tak ke mana, walaupun nampak alhamdulillah sekarang masjid semakin banyak, surau semakin banyak, sekolah agama semakin banyak, tapi banyak tu banyak dia kesan yang kita kata kesan yang tak efektif. Ayat tak kena sikit, tapi gitulah, kan? Efektif tak efektif ya begini. Okey, efektif tak efektif ialah Islam kita tak boleh dicontohi oleh orang lain, dan Islam kita tak boleh diterima oleh orang bukan Islam. Dah 50 tahun lebih, dah 60 lebih tahun kita bersama dengan golongan bukan Muslim, non-Muslim in Malaysia. We have Chinese, we have Indians, kan? Portuguese, we have others, okay, living with us since 60 years. Tapi berapakah bilangan mereka yang masuk Islam? Tak ramai. Kalau masuk Islam pun mungkin bukan disebabkan kita, tapi disebabkan terlalu mencari-cari, kan? Terlalu mencari-cari. Bahkan ramai yang masuk Islam bukan di Malaysia, ramai yang masuk Islam bila pergi sambung belajar luar negara, betul tak? Kan? TNC UKM tu apa? Imran Ho yang dapat Datuk, kan? Beberapa hari lepas, Profesor Datuk Imran Ho tu dulu sekolah dekat Johor, kan? Sekolah dekat Johor, sekali dengan orang Melayu, duduk dengan orang Melayu, tak masuk Islam. Kemudian pergi belajar sambung ke New Zealand, pun tak silap saya, barulah masuk Islam, baru nampak Islam. Kan pelik, kan? Kenapa dekat Malaysia dia tak masuk Islam? Sebab tak nampak Islam. Walaupun kita mengaku kita Islam, kita nak Islam, dalam TV kita cakap pasal Islam, tapi contoh Islam itu ada. Sedangkan Rasulullah diutuskan untuk jadi contoh. Saya akan jelaskan dengan lebih terang. Okey, Nabi kata apa? Nabi kata tadi dia suruh ikut. Kemudian Nabi kata apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, kan? Manusia ni semua ada akhlak. Melayu ada akhlaknya, Arab ada akhlaknya, Masalih ada akhlaknya, tapi ada kekurangan masing-masing. Melayu sangat beradab, santun, kan? Nak berjalan pun tak boleh berjalan biasa-biasa depan orang tua, kena tunduk, letak tangan begitu, kan? Okey, Melayu. Kalau nak bercakap pun berlapik-lapik. Dululah, sekarang orang straight to the point je.
Kan, straight to the point. Dulu berlapik-lapik sebab tu ada pantun. Pantun dia tak pergi ke buah, dia pergi ke bunga dia dulu. Bunga baru buah. Kan? Sebab berlapik-lapik maksudnya adabnya Melayu gitu. Berakhlaknya. Okey, tapi ada yang banyak kurang. Pendendam Melayu kan. Apa lagi? Pemalu yang sangat-sangat Melayu. Ada yang tak kena. Arab pun sama. Arab dari segi hormat tetamu sangatlah baik, bagi makan 3 hari. Kemudian kalau ada lembu saja sekor, kambing saja sekor, tak ada benda lain dah, bagi, sanggup bagi. Tapi dalam masa yang sama, yang fauda Arab, yang chaos Arab. Bawa kereta tak kenal dah, signal kiri kanan tak kenal kan, ikut suka dia je bawa kereta. Duduk negara kita, kalau duduk negara dia lain kita kan. Duduk negara kita itu ada benda yang tak kena. Masalah pun sama. Masalah dari segi kebersihan kan. Saya yakin puan-puan, tuan-tuan dah biasa pergi Eropah. Bila pergi Eropah, contoh pergi England, in England kita boleh tengok tandas boleh tidur kat dalam pun kan. Bukan setakat makan, tidur pun tak ada masalah kan. Apatah lagi dekat tab dia tu, memang tab tu dibuat untuk tidur kan. Tab dia tu dibuat untuk tidur kan, sejuk. Buka air panas kan, buka air panas, letak dia punya form apa tu. Lepas tu bagi sejuk sikit, duduk dalam tu setengah jam tu, rehat, tidur. Tidur dalam air panas, rendam air panas tu. Untuk tidur boleh sampai tahap tu. Kalau kita tandas, masya-Allah. Kalau surau kita lagi kan. Saya tak tahulah surau sini tak pernah masuk. Okey, begitu keadaan kita. Dan begitu keadaannya. Tapi dalam masa yang sama, ada benda yang tak kena dengan dia orang. Kan dari segi apa, tak tahu malu, dari segi apa, ada banyak yang tak kena. Okey, jadi benda itu adalah satu benda, maksudnya ada benda yang baik tapi tak sempurna. Lalu Rasulullah datang untuk menyempurnakan benda-benda tersebut. Kena ikut. Dan apa lagi yang penting, dalam satu ayat, dan ada banyak ayat yang saya nak sebut ni sebab kita pun masa tak banyak dah. Saya tak suka bercakap lebih panjang daripada waktu yang ada. Sebab mungkin tuan-tuan ada kerja lain, puan-puan ada kerja lain. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Biasa dengar kan? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasatiyah. Memang biasa dengar sebab PM sendiri pun cakap wasatiyah, tapi dia penerangan tu sebab dia pun tak faham wasatiyah tu apa kan. Yang ustaz yang pergi kan, dia mesti ada pegawai agama yang nasihat kan sebelum cakap. Yang ustaz tu pun tak terangkan dengan baik kan apa itu wasatiyah. Maka dia anggap wasatiyah itu pertengahan, tengah-tengah kan. Memang perkataan asal wasata tu tengah, tapi bukan masuk tengah. Wasatiyah Islam ni bukan tengah-tengah. Islam itu sendiri wasatiyah. Maka Islam sendiri tengah-tengah. Tengah-tengah tu maksudnya kalau kita nak laksanakan wasatiyah, kena ikut semua yang Islam. Begitu. Okey? Saya bagi contoh mudah saja. Mudah saja. Wasatiyah dalam peperiksaan. Anak kita nak PSC besok, nak ambil exam SPM ke, STPM ke, IELTS ke, TOEFL ke apa, kita tak kisahlah kan. Nak ambil PSC esok, kita kata apa? Buatlah yang terbaik. Kan? Maksudnya kalau kita nak jawab itu, we have to answer the question in accordance to what it want us to write. Bukan sekadar apa yang kita nak, tapi benda itu mesti dijawab dengan terbaik. Okey? Soalan itu kita jawab sampai tahap top level. Maksudnya kalau kita nak keputusan, bukan 2.5, bukan 2.0, bukan 3.5, bukan 3.7, tapi kita nak 4 flat. Itu wasatiyah. Okey, kenapa? Saya terangkan. Dalam masa yang singkat saya terangkan. Wasatiyah Islam begitu kenapa? Kerana begini. Kita selalu bukan selalu, memang wajib kita baca. Kan kita sembahyang. Okey, kita sembahyang. Setiap hari kita sembahyang, alhamdulillah. Dan apabila kita sembahyang, wajib kita baca surah Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang. Apabila kita baca surah Al-Fatihah, kita meminta dengan Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagikan kepada kami jalan yang mustaqim, lurus. Jalan lurus macam mana? Terang balik dalam tu, dah diterangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kamu bagi nikmat kepada mereka. Orang yang bagi nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan juga orang-orang yang sesat, kan? Betul terjemahan dia? Dan kadang-kadang kita dengar ataupun kita baca dalam terjemahan tu, ataupun kita dengar ustaz cakap, ustaz kata bukan jalan-jalan orang Nasara Yahudi dan juga bukan jalan-jalan orang Nasara. Betul Biasa kita dengar, kenapakah tafsiran begitu? Okey, sekarang kita nak terangkan perkataan wasatiyah. Okey? Sebab apa? Sebab wasatiyah disalah anggap sekarang. Wasatiyah ni tengah-tengah. Pelan-pelan sikitlah Islam tu kan.
Okey, pakai tudung sekali pakai, tak payah pakai. Kadang-kadang tak apa, kan? Gitu maksud dia. Jadi wasatiyah tadi Allah Ta'ala kata apa? Jalan orang yang kamu bagi nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Dan ulama mentafsirkan jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang Yahudi, kan? Ustaz-ustaz semua dia ni, orang-orang yang dimurkai adalah jalan orang Yahudi. Kenapa? Tafsirannya orang Yahudi ada banyak hadis, ada banyak dalil, tapi maksudnya begini. Kita tengok orang Yahudi. Orang Yahudi adalah, ataupun kaum kumpulan Yahudi adalah kumpulan yang Allah Ta'ala jadikannya agama macam kita, sama macam kita, tapi diorang pergi create banyak benda yang melangkaui apa yang syariat suruh, kan? Allah Ta'ala kata tutup aurat, maka kita pun tutup aurat. Kita nak tutup macam mana tak ada masalah. Kita nak pakai baju Melayu, kita nak pakai jubah, kita nak pakai kurta, kita nak pakai Chinese punya apa, tak kisah, kan? Asal tutup aurat. Nak pakai seluar ke, nak pakai t-shirt ke, double slack ke, sport ke, tak kisah, asal tutup aurat. Muslimat kita nak tutup aurat, tutup aurat. Nak bergaya sikit, nak shawl, pusing, tup sebiji atas, bintang, tup last corporal ke apa ke, satu biji kan, tak ada masalah. Asal tutup aurat. Betul kan? Okay? Allah Ta'ala semua begitu. Tapi orang pergi create macam-macam. Yahudi pergi create macam-macam. Lelaki pakaian tutup auratnya macam mana? Mesti skull cap kat sini ada topi kat luar hitam, baju t-shirt kat dalam, kemeja, baju kemeja kat dalam. Dan baju kemeja ini mesti color putih ke? Pernah tengok color lain? Tak pernah. Color putih, kan? Kot kat luar mesti color hitam, right? Jambang ni jambang, kan? Jambang ke jamban? Orang Terengganu ni payah sikit kan, tukar jambang. Okay. Jambang ni dalam Islam memang hukumnya simpan jambang adalah wajib mengikut pendapat ulama-ulama mazhab, berdalilkan hadis-hadis yang sahih, melainkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sunnah muakkadah ataupun sunnah muakkad. Mazhab lain wajib. Okey, tapi nak simpan macam mana tak ada masalah. Comel macam saya. Okey, licin sikit sejemput. Macam artis sekarang kan, macam Pak Sik ke siapa-siapa ke, cantik ke, panjang ke, kan, terurus tak terurus tak kisah, asal simpan. Tapi Yahudi tak, dia kena simpan, kemudian dia mesti jalin dia punya sideburn jalin. Saya belajar dengan Arab tak tahulah betul kita tak share ni, tapi kita tak share kita anggap dia betul lah kan, dia belajar banyak kan. Sebab saya tak dengar daripada orang Yahudi sendiri. Dia kata apa ni, apa dia panggil dalam istilah Inggeris, lock apa dah, deadlock apa saya lupa dah, tapi dalam bahasa Arab dia kata apa, miftahul jannah, anak kunci syurga. Maksudnya tak ada anak kunci syurga tak masuk syurga. Wow, itu melampau. Sedangkan tak begitu kan. Kemudian pakai seluar selek hitam, kemudian ada kena ada dua tali tu pula, satu katanya lagi Tok Syekh tu, satu hablum minallah, satu hablum minan nas. Kalau tak ada pertalian dengan Allah dan manusia itu tak lengkap. Pelik kan, melampau. Sedangkan Allah suruh tutup aurat je. Sama juga perempuan. Perempuan kena tutup aurat. Tapi kitanya tadi dimurkai kenapa? Apabila melampau, dia orang sendiri tak mampu laksana. Sebab itu kita tengok Yahudi sebahagian kecil sahaja yang buat begitu. Sebahagian besar Yahudi tak mampu buat. Sebab itulah Allah Ta'ala murkai. Allah Ta'ala suruh sikit, Allah Ta'ala suruh tutup aurat, tapi dia orang reka, akhirnya tak mampu nak buat, lalu Allah Ta'ala murkai. Allah Ta'ala, perkataan murkai dalam bahasa Arab ataupun dalam agama Islam ialah apabila Allah Ta'ala suruh kita buat, kita pergi reka benda lebih daripada apa Allah Ta'ala suruh buat, akhirnya kita tak mampu buat. Sebab itu dia murkai. Okay, jadi Yahudi pun begitu, sama dengan perempuan. Perempuan dia orang kita pakai lah macam mana kan, asal tutup aurat. Sebab daluri perempuan mesti nak bergaya, mesti nak comel, mesti nak cantik, kan? Okey, apatah lagi bagi suami, she has to be beautiful. She is my wife. Okey, nak kena jadi beautiful, takkanlah nak pakai biasa-biasa je kan? Okey, pakai nak kena bercomel, tapi dia orang tak, sebab dia orang agama dia payah kan, kena tutup macam ni. Jadi dia orang pun tak mampu nak buat, ramai yang tak buat. Yang buat pun akhirnya tipu Allah Ta'ala. Tapi dia orang tak tipu melainkan diri sendiri. Contoh, saya pernah tinggal 3 bulan dekat Cheetham Hill, Manchester, kan? Dia tempat antara 2 stadium
City apa Manchester City dengan United kan, di tengah-tengah tu. Belakang tu satu dia panggil apa Cheetah Mill. Apa tak saya dengar lah. Taman belakang tu semua Yahudi. Okey, Yahudi. Musim panas kan, masalah kan selalu suka pergi park kan. Weekend dia orang pergi park, pergi duduk piknik dengan keluarga. Yahudi pun sama kan. Jadi kita orang satu hari kita orang pergi Gegar Melayu ni, saya masa tu pakai kopiah lembek. Kopiah lembek kan. Masa pergi tu tak ada orang. Duduklah piknik kita, makan-makan. Bila orang sampai ramai Yahudi semua rupanya. Kita pun bertukar, aku ni Yahudi ke? Kan sama. Sebab dia orang pakai sama macam kita kan, melainkan yang pakai semua tu kan. Jadi bila duduk lama tu, saya perasan wanita-wanita Yahudi di sana, dia orang mempunyai rambut yang sangat cantik. Okay? Cantik, semua hitam, berkilat, cantik je. Semua pelik, kenapa rambut orang begitu cantik, sedangkan dia orang ni bukan Chinese kan? Chinese je yang rambut straight. Sebab itulah dalam ada satu kata-kata kita panggil apa, orang Melayu kata apa? Kata berjaga gitulah, kata-kata lama lah kan. Okay, kata-kata lama tu masalah dia ada satu kata-kata. Sebab masalah kan British kan dia banyak pengalaman dengan China. Daripada dulu berperang dengan China, berniaga dengan China kan. Bawa orang China datang sini dan sebagainya. Okey. Masalah kata apa? Nothing is straight with the Chinese apart from the hair. Kan? Maksudnya rambut tu semua lurus. Okey, dia orang bukan Chinese, dia orang Eropah ni mesti ada rambut kerinting, mesti apa kan. Tapi semua lurus. Lalu saya cari jawapan, tanya kawan-kawan, rupa-rupanya bukan rambut. Okey. Rambut palsu. Wig. Apa palsu? Sebab dia nak comel, dia nak cantik kan perempuan, dia mesti nak bergaya. Tapi disebabkan agama itu terlalu payah, akhirnya tak boleh nak bergaya, lalu pakai rambut palsu, menipu Allah Taala. Kan, sampai tahap tu. Jadi benda agama itu agama yang diorang akhirnya diorang tak mampu nak buat. Sama juga dengan kaedah-kaedah lain dalam Yahudi, sangat banyak benda yang dia buat kerana agama itu dia orang akhirnya susahkan diorang sendiri, lalu tak mampu nak buat. Lalu Allah Taala murkai, ekstrim, very extreme. Adapun golongan yang ad-dhalin, ulama terjemahkan, tafsirkan sebagai Nasara. Tuan-tuan tengok bear with me please. Nasara sama macam kita, agama macam kita patutnya kan, sebab nabinya sama. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, semua bawa agama yang sama, patutnya sama macam kita. Tapi kalau kita tengok Nasara sekarang kan, daripada dulu lagi Nasara seolah-olah tak ada agama, sesat. Allah Ta'ala kata tutup aurat. Adakah orang tutup aurat? Tak tutup aurat. Musim sejuk, yes, tutup aurat sebab sejuk kan. Cover everything. Okay, from head to toe, from top to down, semua tutup. Tapi masuk je musim panas, wow. Boleh tengok macam-macam. Dan ketika itulah kita pun nak pergi pantai kan. Kalau musim sejuk takkan kita nak pergi pantai, panas, sejuk tak boleh, sejuk angin lah apa. Musim panas lah kita nak pergi pantai, tengok pantai. Dalam masa yang sama, ketika kita pergi pantai, diorang berduyung-duyung pula kan, menjadi ikan duyung. Kadang-kadang pakai sikit, kadang-kadang tak pakai terus. Masalah. Okay. Jadi diorang mengaku Kristian, tapi di mana konsep tutup aurat? Tak ada. Diorang mengaku Kristian, di mana konsep jangan minum arak? Tak ada. Diorang mengaku Kristian, di mana konsep jangan berzina? Tak ada. Right? Okay. Sampai tahap itu diorang sesat daripada agama. Saya ingat saya selalu cerita ni. Kawan dia bukan kawan lah, saya masa saya belajar sendiri, saya support sendiri. Okey. Jadi saya kerja siang, belajar, malam kerja. Kadang-kadang weekend saya pergi kerja. Bila saya kerja, kadang-kadang saya kerja macam-macam kerja lah kan. Saya kerja dari Pak Gad. Kerja yang paling mudah di Pak Gad lah. Duduk dekat tu, tengok buku, baca Quran ke apa. Lori datang, ting, masuk, buka kan. Dia orang pun masuk, keluar. Kemudian ada driver datang, kita sambang-sambang, gitu je lah. Satu hari tu driver tu datang jumpa saya, dah tua. Dia macam stres, dia macam kusut gitu. Okay, saya cuba sembang. Dia kata life ni tak ada benda life. Tak ada benda life. Dia kata dia atheist dan sebagainya, dia tak nampak apa tujuan hidup. Saya kata kenapa? Kehidupan dia fail, dia kata. Saya kata fail kenapa? Dia cerita dia pernah mencintai seorang perempuan, kahwin lama tu curang. Masalah biasa curang sebab tak ada agama. Kan, dia orang kata Kristian tapi tak ada agama, sesat. Sebab itulah dia orang cakap apa dekat Britain ni, in Britain, okay, there are
W's that you cannot trust, kan? Betul, 3 W kan? Work, bila-bila masa je kena buang kerja, boleh jadi buang kerja, kan? Kedua, weather, bila-bila masa boleh jadi panas, boleh jadi sejuk. England. Okey, yang ketiga, women. Katanya dia orang. Dan betul pun begitu. Laki pun sama. Kan? Dengan women, laki pun sama. Okey, jadi dia kata curang, akhirnya dia pun dah kahwin, kan? Bila dah kahwin, dan dia orang punya apa undang-undang, bila bercerai, harta pergi kepada wanita. Kan, dia lost semua benda, dia jadi macam stres. Akhirnya lama dia recover dengan dia mencintai seorang perempuan lain. Okey, berkahwin, dapat anak 3 orang. Akhirnya satu masa seorang anak dia sakit, pergi hospital, kena cek darah. Bila cek darah, rupa-rupanya bukan anak dia. Dia pun jadi macam tak boleh terima. Akhirnya pergi cek lagi 2 orang anak. Rupa-rupanya 2 orang lagi tu bukan anak dia juga. 3 bukan anak dia. Tengok. Maka ketika itu dia dah tak ada apa-apa lagi dah dalam kehidupan dia. Akhirnya dia jadi macam isim, dia jadi macam apa sikit, kan? Tapi ketika itulah kita bagi tahu sikit pasal agama Islam. Tapi dia nak terima tak nak terima lain cerita, kan? Kita bagi tahu sikit. Tapi itulah dia orang. Itulah suasana yang kita kata kaum, bangsa, manusia, masyarakat yang ad-dallin. Allah Taala kata dallin, sesat. Ada agama tapi seolah-olah tak ada agama. Yahudi tadi melampau-lampau, Nasara sesat. Oleh itulah Islam adalah agama yang wasatiyah. Islam itu sendiri adalah agama wasatiyah. Bukan wasatiyah dalam Islam, tapi Islam adalah wasatiyah. Kalau kamu nak jadi wasatiyah, ikut Islam 100%. Itu. Kalau kamu nak jadi wasatiyah dalam peperiksaan, jawab dengan baik sehingga dapat flat. Itu. Okey? Alright. Jadi Allah Taala kata apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang wasata, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, supaya kamu boleh jadi saksi terhadap manusia dan Rasul adalah saksi terhadap kamu. Maksudnya begini, saya katakan dua kategori untuk memudahkan kita. Pertama, Rasulullah jadi saksi depan Allah Taala bahawa dia dah bawa agama ini kepada manusia. Kalau kita terima, maka Allah Taala akan jadikan dia dalil bukti untuk dia bagi kita hak kita, iaitu syurga. Kalau kita tak terima, dia akan jadi dalil bukti kepada kita untuk Allah Ta'ala letakkan kita dalam tempat neraka. Waliyahzubillah, tak jauh. Sebab itu Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala tak akan letak manusia dalam syurga atau neraka tanpa sebab. Mesti ada sebab. Kan? Rasul adalah saksi terhadap kita. Lalu kita adalah saksi terhadap manusia. Kita pun mesti menyampaikan kepada manusia agama ini. Pertama. Yang kedua adalah, contoh, saya cakap pasal contoh kan. Yang kedua, maksud saksi itu adalah Rasul adalah contoh kepada kita. Rasulullah SAW datang bukan untuk datang Rasul semata-mata kita setiap tahun kita sambut oleh Rasul, tidak. Tapi supaya apa yang Rasul buat kita ikut semuanya. Rasul adalah contoh kepada kita. Dan dalam masa yang sama, kamu adalah contoh, kamu umat yang wasatiyah ini adalah contoh kepada manusia. Tapi masalahnya kita tak jadi contoh kepada manusia. Macam mana kita nak jadi contoh kepada manusia? Sebab kita tak tahu pun apakah agama kita dengan baik, dan kita tak tahu pun siapakah Nabi Muhammad dengan baik. Macam mana kita nak jadi contoh, kan? Disebabkan itulah kita tak dapat mengislamkan orang-orang yang berislam di negara kita selepas berpuluh tahun, sebab kita tak boleh jadi contoh kepada mereka. Sedangkan kalau kita betul-betul ikut, kita dah lama jadi contoh kepada mereka, kan? Tuan-tuan boleh tengok sekeliling kita, surat khabar ke apa, TV ke, juara segala kemuskilan, segala masalah Melayu, kan? Orang Islam juara rompak, juara rogol, juara rasuah, juara guna kuasa, semuanya Melayu. Maka apabila kita begitu, kita tak jadi contoh kepada non-Muslim, maka ketika itulah non-Muslim tak menerima Islam, bukan kerana Islam tak baik. Diorang tahu Islam itu baik, tapi diorang tak nampak pun Islam pada kita. Lalu sebabkan itulah saya nyatakan bahawa penting kepada kita sebagai umat Islam untuk mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sebiji supaya kita dapat ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itulah Allah Taala akan mencintai kita, Allah Taala akan bagi apa yang kita perlukan, dan Allah Taala akan bagi hak kita di akhirat nanti untuk jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam syurga. Dan kita minta Allah SWT menjadikan kita semua pada malam ini di kalangan hamba-hambanya yang diganjarkan dengan syurganya, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu sajalah saya mampu untuk menepati apa yang saya sebut tadi. Lebih sikit masanya daripada isyak, tapi insya-Allah ianya memberi kefahaman kepada kita apa yang perlu kita buat untuk next step yang seterusnya. Moga-moga
saya pun mendapat faedah daripada apa yang saya sebutkan ini, iaitu mendapat pahala dia, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi ta'ala rabba wa bil islam dina. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna faman nabiyina bi jahi khatamil anbiya والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Soalan? Tak apa? Ayat. Kalau tidak kita mesti ikut segala sunnah Nabi, ikut apa yang Nabi buat. Itu memang dah confirm. Semua yang Nabi suruh itu memang yang baik. Tetapi ada kekeliruan tentang perkara. Baik orang Islam, baik tentang jumlah isteri Nabi. Jumlah isteri Nabi, ya. Kita tahu isteri Nabi jumlahnya 11. Okey. Jadi kali ini banyak yang keliru. Yang tahu Islam pun dikeliru. Tak faham kenapa Nabi berkahwin sama 11. Yang tahu pula yang dalam salah satu daripada dia lah. Apa tu? Lindungi janda dan sebagainya. Tetapi banyak bukan Islam memtabligkan fakta-fakta ini. Termasuk juga orang Islam yang keliru. Tapi saya ada mendengar satu penceramah yang mendengarkan, saya rasa perkara pendengaran ni memang sangat-sangat perlu kita sampaikan. Salah satu daripada sebab-sebab Nabi berkahwin banyak. Nombor satu, untuk menyatukan kabilah-kabilah. Tiap satu isteri itu lain kabilah. Dengan berkahwin, dia akan menyatukan kabilah. Yang kedua, dia menggunakan isteri mereka untuk menyampaikan semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita dan sebagainya. Jadi perkara itu banyak yang orang Islam sendiri tak tahu. Betul. Orang Islam tengok kenapa Nabi ini banyak isteri. Ada yang mengaitkan dengan seks, ada yang mengaitkan dengan gini-gini. Terutama pada orang Islam lagi lah, yang memtabligkannya. Jadi saya rasa ada orang macam Tuan, Ustaz, bersyarah, berdakwah, perkara ini dapat diperbetulkan, diterangkan kepada masyarakat. Banyak masyarakat. Sekarang ni banyak orang yang bila dia dengar dia ini sampai isteri dan sebagainya, dia tak tahu kenapa. Betul. Pendengaran pada bicara yang saya dengar tu adalah betul-betul dapat dapat betul-betul sedikit. Jadi kita bisa untuk menyambunglah. InsyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya pernah belajar pun begitu. Penerangan agak panjang. Saya dengar ceritanya ada khutbah 2 minggu lepas berkenaan dengan poligami juga dekat satu masjid dekat mungkin teks pejabat agama ke apa, tapi dikatakan bahawa penerangan itu sangatlah jelas dan sepatutnya orang Islam tahu. Sebab itulah khutbah Jumaat tu sangat penting untuk dengar. Kan? Sebab masa itulah orang wajib dengar. Sebab apa? Sebab saya kata orang ni macam mana dia nak tahu benda-benda yang detail, complicated macam tu, kan? Sedangkan benda yang basic pun ramai yang tak tahu, kan? Ramai orang kita yang sembahyang, dah sembahyang tapi sembahyang tak sah. Kenapa? Dia tak cukup rukun qauli. Assalamualaikum dalam hati, kan? Ataupun Allahu Akbar, baca Quran, baca Fatihah, rukun itu, qauli itu baca dalam hati. Itu pun ramai tak tahu, apatah lagi benda-benda yang detail. Dan disebabkan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Falyuballighu syahidul ghaib. Maka orang yang tahu, orang yang pergi datang dengar, dia mesti menyampaikan, bukan tugas ustaz-ustaz saja. Lalu kita katakan bahawa tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah yang datang mendengar, sampaikanlah. Walaupun tanggungjawab itu adalah tanggungjawab yang khususnya kepada pendakwah, tapi dalam masa yang sama kita semua adalah pendakwah, insya-Allah. Moga-moga dengan usaha kita itu dapat bagi kefahaman kepada masyarakat, walaupun mereka sendiri tak nak cari tahu, tapi mereka tahu melalui sebab kita ambil tahu, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada perkongsian tadi. Moga-moga ianya memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam.